Bismillahirrahmanirrahim. Waddat ta'ifatun min ahlil kitab law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Sadaqallahul azim. Waddat ta'ifatun min ahlil kitab, segolongan dari ahli kitab suka dan berangan-angan, lau yudillunakum, kiranya mereka dapat menyesatkan kamu, wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun, padahal mereka tidak akan menyesatkan sesiapa pun melainkan dirinya sendiri, dan mereka pula tidak menyedari akibat yang buruk itu. Di dalam hiwar itu ternyata bahawa mereka tidak mempunyai asas-asas ilmiah yang kukuh. Sejarah pun mereka tidak mengetahui, asal-usul agama pun mereka tidak mengetahui, apa itu agama pun mereka tidak tahu, siapa Isa mereka tidak mempunyai maklumat, hanya mereka tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam padanya. Hanya mereka ini ta'assub saja, ta'assub kepada puak mereka, ta'assub kepada darah mereka, ta'assub kepada keturunan mereka, setakat itu saja. Jika ditanya mereka sejarah tentang agama-agama, mereka bertukar. Mereka mengatakan yang paling awal sekalinya itulah dia agama Nabi Musa, agama Yahudi, agama Nasara, begitu. Haula'i hajajtum fima lakum bi ilmun falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilmu. Katakanlah kepada mereka, nak berdebat ni biar ada ilmu. Biar ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, bagaimana kamu boleh nak berdebat, nak hiwar dalam perkara ini? Kemudiannya, sekalipun mereka ini ternyata bahawa mereka salah sebenarnya, fakta yang mereka bawa itu tidak betul, namun begitu ta'assub mungkin sangat menebal pada mereka. Sangat menebal. Mereka berusaha untuk membawa beberapa sahabat Nabi masuk ke dalam agama Yahudi. Usaha merekanya, sekalipun mereka tahu agama mereka ini agama salah, agama yang sudah tidak betul lagi, sudah diubah, kitab mereka pun salah. Mereka tidak bunuh Nabi Isa, tapi mereka kata mereka bunuh Nabi Isa dan sebagainya. Jadi kalau begitu mereka ini akibat daripada ta'assub, sanggup mereka cuba mempengaruhi beberapa orang sahabat Nabi, namanya seperti Huzaifah bin Yaman, Ammar bin Yasir, Mu'adz bin Jabal. Ini orang handal-handal semua ni. Yahudi cuba mendekati mereka, Yahudi Madinah, Yahudi Banu Nadir, Yahudi Banu Quraizah, Yahudi Banu Nadir. Ini puak-puak Yahudi yang tinggal di Madinah sebelum mereka dihalau keluar. Mereka cuba mempengaruhi. Padahal orang ini sudah begitu banyak ilmu dan sudah diuji. Jika mereka ini berasaskan kepada ta'assub, mereka tak akan masuk Islam. Tak akan masuk. Orang seperti Mu'adz bin Jabal yang Nabi katakan kepadanya, a'lamuhum bil halal wal haram, pakar dalam ilmu halal haram ni, Mu'adz bin Jabal. Dia jadi duta ke negeri Yaman. Dan Huzaifah ibn Yaman, ini pulanya orang yang paling tahu tentang hikmat dan rahsia dalam Islam ini, sahibus sirri Rasulullah. Ammar bin Yasir, satu keluarganya telah diseksa oleh musuh, namun mereka ini tidak pernah berganjak untuk menukar agama. Boleh orang Yahudi ini masuk dekat untuk nak kempen supaya masuk Yahudi. Ini menunjukkan mereka tidak matang sebenarnya dalam hal agama. Mereka tidak faham apa itu Islam. Ayat ini menyatakan waddat ta'ifatum min ahlil kitab, segolongan dari ahli kitab suka dan berangan-angan. Islam tidak ta'assub sebenarnya kepada ajarannya. Islam mempertahankan kebenarannya. Apabila membuat suatu liputan tentang lawan, Islam memilih berhati-hati dan berteliti, tidak meletakkan semua. Islam menggunakan Quran menggunakan perkataan ta'ifatun. Waddat ta'ifatun min ahlil kitab. Wadda maknanya angan-angan, berangan-angan. Wadda maknanya kasih. Wadda maknanya bercita-cita. Waddat ta'ifatun min ahlil kitab, bercita-citalah segolongan daripada ahli kitab, bukan semua. Islam memang memusuhi Yahudi kerana sikap mereka yang ganas, sikap mereka yang tidak jujur terhadap agama.
Tetapi ketika ingin menyatakan satu hakikat bahawa mereka ingin menyesatkan umat Islam, Islam katakan tidak semua. Tidak semua. Taifah, segolongan sahaja. Segolongan. Inilah dia akhlak Islam. Akhlak Islam apabila menyifatkan buruk kepada sesuatu, bukan semua. Bukan semua. Telitikan jika sesuatu itu sebesar pasir, kekalkan dia sebesar pasir, tidak seperti kubah. Kadang-kadang manusia bila dia bencikan sesuatu yang kecil, dia besar seperti kubah. Yang sejengkal jadi satu hasta, sedepah dan sebagainya. Kerana benci. Sebalik pula kalau sayang, semuanya itu bunga. Sebunga semuanya. Apakah ini akhlak Islam? Tidak sama sekali. Ini namanya tidak adil. Ini zalim dalam menilai sesuatu. Seringkali manusia ini tidak jujur untuk menjadi seorang pendakwah, tidak sesuai. Islam mahu letakkan sesuatu pada tempatnya. Barulah boleh disifatkan sebagai ilmiah, berilmu dan berakhlak. Nilai manusia mengikut apa yang ada padanya, baik dan buruknya. Tersalah hukum baik pada yang buruk mungkin dianggap tidak mengapa kerana tersalah. Tetapi tak menghukum buruk terhadap yang baik adalah suatu kesilapan yang sangat besar. Buruk terhadap suatu yang baik, satu kesilapan yang sangat besar. Ya, wadda ta'ifatum min ahli kitab, segolongan dari ahli kitab suka dan berangan-angan kiranya mereka dapat menyesatkan kamu. Bagaimana orang Yahudi boleh menyesatkan orang Islam? Sebenarnya satu kesilapan juga apabila meletakkan semuanya itu agama. Agama Buddha pun agama Kristian pun agama, Yahudi pun agama, Islam pun agama, semuanya ini agama. Apabila diletakkan semuanya itu agama, seolah-olahnya mereka sama berada pada satu tahap. Sedangkan tidak. Agama ini Islam, agama. Sebab Islam ini agama, dia menyelesaikan semua perkara yang berkaitan dengan manusia, dunia dan akhiratnya. Bermula daripada perkara yang sangat-sangat besar mengenai ketuhanan, sampai soal negara, sampai soal politik, sebagai hubungan antara bangsa, hubungan dengan manusia, hubungan jiran, hubungan keluarga, semua sekali disusun oleh Islam, sampai kepada yang paling kecil. Paling kecil, nak masuk tandas, nak keluar tandas, nak duduk di dalam tandas, nak basuh, semua sekali diajar oleh Islam. Apa yang patut baca? Kita ingin bertanya, adakah kau yang seumpama ini dalam agama lain? Tidak ada. Ada sesetengah agama hanya layak dinamakan adab-adab dan akhlak saja. Tetapi detail peraturan tidak ada dalam agama. Sama ada agama itu disifatkan sebagai agama langit seperti Nasara dan Yahudi, ataupun agama-agama ciptaan manusia, lagi tidak ada. Islam bertanya sahaja, apa masalah yang anda hadapi? Islam boleh memberi fakta-faktanya menerusi hadis Nabi dan menerusi ayat Al-Quranul Karim yang ditinggal oleh Nabi sejak 1400 tahun lebih yang lalu, masih kekal seperti mana adanya pada hari ia disabdakan, pada hari Al-Quran itu diturunkan. Tidak ada dalam agama lain. Yahudi sudah ubah kitabnya, Bible juga sudah diubah kitabnya. Oleh kerana tidak ada persamaan, sangat tidak wajar apabila ada pihak-pihak yang ingin menuntut persamaan antara semua agama. Tidak mungkin. Sebab mengapa mereka tuntut? Sebab mereka tidak faham. Agama mereka bukan agama sebenarnya, akhlak. Bukan ini menuduh, tetapi ini akademik. Ini ilmiah. Ini ilmiah. Dan kita menghadapi masalah itu sekarang ini. Jadi oleh kerana itulah maka kita lihat Islam sekalipun diganasi, dimusuhi, tiba-tiba kita dapati berita-berita yang kita baca di Perancis, kata silap saya, nama Muhammad termasuk dalam 50 nama yang paling popular untuk dia tak dipilih sebagai nama kepada anak-anak. Nama anak. Waktu Islam dianggap sebagai musuh, diganas. Mengapa? Asas agama ini kukuh sebenarnya. Di Denmark kita baca sekarang ni berita kita tak ada. Kartun Nabi Muhammad dibuat serban dalam serban penuh dengan bom. Dunia Arab dan Islam, Pakistan dan sebagainya tunjuk kuasaan di sana sini, kerana ini adalah sangat-sangat menghiris perasaan umat Islam. Menuduh Islam sebagai agama ganas, agama meletupkan bom dan sebagainya, digambarkan dalam kartun Nabi dalam serbannya penuh dengan bom. Namun begitu kita dapati penulis-penulis barat, ramai di antara mereka, malah yang terakhir di mana saya baca, penulis Khatib Injilizi, penulis dari bangsa
apa saja lupa dah, memeluk Islam. Orang ni orang akademik, bukan orang sebarangan. Mengapa mereka boleh memilih begitu? Mereka tahu bahawa, mereka baca bahawa Islam merupakan satu agama yang boleh membawa manusia kepada hidayah. Kita teruskan ayat menyatakan bagaimana? Wadda ta'ifatum min ahlil kitab, golongan dari ahli kitab. Sangat cantik jika kita belajar. Jangan kiaskan Islam ini dengan melihat umat Islam. Kita lihat umat Islam, dia mencuri, dia merompak, dia mengganas sana-sana sini. Kita ingin menyatakan kepada orang ini bahawa orang Islam ini samalah kalau kita pergi kedai Robi. Di sana ada kain buruk, ada kain mahal, ada kain harga mahal, ada kain penyapu kaki pun ada di sana. Ada. Jadi oleh kerana itu menilaikan bahawa kain bahan-bahan yang ada di sana berada pada satu tahap saja, satu penilaian sangat tidak teliti. Jadi oleh kerana itu benar kita terima dalam masyarakat Islam ada manusia mukmin yang benar, jujur, dan ada yang tidak benar, yang tidak jujur, tidak menjadi ukuran Islam. Tapi menjadi ukuran Islam ialah apakah pegangan mereka, apakah kitab ini menjadi pegangan mereka, apakah hadis yang ada pada mereka. Wadda ta'ifatum min ahlil kitab law yudillunakum, kiranya mereka dapat menyesatkan kamu. Mereka suka sangat ni kalau dia sesat. Mereka sesat saja. Tak apa, tak masuk Yahudi pun tak apa, mereka Yahudi. Mereka sesat saja. Mereka laksanakan berbagai-bagai program. Black metal salah satu daripadanya untuk menyesatkan umat Islam. Budak-budak remaja yang harapan bagi umat ini untuk masa depan mereka dimusnahkan dengan dadahnya, dimusnahkan dengan black metal dan berbagai-bagai. Jadi ini adalah satu perkara yang tidak asing bagi umat ini, bahawa begitulah sikap taifah, sebahagian bukan semua, sekumpulan taifah min ahli kitab law yudillunakum, kalau mereka ini boleh menyesatkan kamu. Tetapi bolehkah mereka menyesat? Sebahagian saja boleh mereka sesatkan, tapi semuanya tidak. Mereka boleh menyesatkan, menghapuskan Islam, tidak sama sekali. Mereka tidak akan berjaya menghapuskannya. Kekal, Islam akan kekal sampai kiamat dan akan muncul kebangkitannya pada suatu hari yang tidak diketahui bila. Lau yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum, mereka tidak menyesatkan kecuali diri mereka sendiri. Apa arti sesat? Sesat di sini maknanya kecewa. Sesat tidak beroleh natijah yang baik. Sesat makna sia-sia usaha. Dan mereka tidak sesat kecuali diri mereka sendiri. Usaha mereka itu sia-sia. Mereka ingin menghapuskan Islam. Tidak akan terhapus Islam ini. Islam berkembang ke seluruh dunia. Mereka harus tahu bahawa bukannya kerana perang, kerana kesedaran. Islam masuk ke tanah Melayu dan rantau ini bukannya dengan perang, tetapi dengan kesedaran. Islam yang masuk dengan kesedaran ini sebenarnya tidak mudah untuk dihapuskan. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun, dan mereka pula tidak menyedari akibat buruk itu. Akibat buruk yang mereka hukumkan secara kasar begitu, mereka hukumkan secara kasar terhadap Islam, sebenarnya ini tidak mendatangkan apa-apa kepada mereka, kerana sikap Islam tidak sama dengan sikap mereka. Sikap mereka ta'assub. Islam adalah satu ajaran yang berasaskan kesedaran, berasaskan ilmu dan kefahaman yang jelas. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Wahai ahli kitab, satu bahasa yang sangat-sangat jujur dan beramanah. Ahli kitab maknanya orang yang cerdik pandai. Dia tidak kata wahai manusia, tapi wahai ahli kitab. Satu penghormatan yang diberi kepada Yahudi dan Nasara kerana mereka berilmu. Oleh kerana itu dikatakan wahai ahli kitab, yakni orang berilmu, lima takfuruna bi ayatillah, mengapa kamu kafirkan ayat-ayat Allah, kamu ingkarkan Al-Quran, wa antum tashhadun, padahal kamu menyaksikan kebenarannya. Kamu menyaksikan kebenaran kitab suci ini. Sudah dicabar kepada semua manusia supaya membawa datang sebuah Al-Quran seumpama ini, namun mereka tidak berjaya. Tak dapat sebuah Quran, bawalah satu surah pun mereka tidak berjaya. Bawalah 10 ayat, mereka tidak berjaya. Jadi kalau begitu kamu sudah menyaksikan kebenaran ini, mengapa kamu kufur juga? Masuklah dalam Islam. Islam bukan milik manusia, tapi milik Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia. Jadi dengan itu ayat ini sebahagian daripada ayat yang ada hubungannya dengan hiwar yang kita sebutkan terdahulu. Kemudian seterusnya, ya ahlul kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil. Allah Subhanahu wa taala.